Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hayani binti Muhammad Tahir, nomor anggota Q11444103. Dalam video saya pada kali ini, saya akan menghasilkan sebuah video sempena ulang tahun Pertahanan Awam Malaysia yang ke-69 tahun. Ketika guntur di atas langit kami Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM ialah agensi pertahanan awam di Malaysia yang terletak di bawah kawalan Jabatan Perdana Menteri. Dahulu dikenali sebagai JPA-3 atau Rescue 991, kemudian dikenali sebagai JPAM, JPAM dan terkini ialah APM. Latar belakang sejarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Pra-Merdeka, British Pacific Defence 1939. Aktiviti pertahanan awam di Malaysia telah dimulakan oleh pihak British Pacific Defence yang dibentuk di bawah Emergency Regulation Enactment Chapter 41 untuk mengadakan langkah-langkah bagi menghadapi peperangan dunia kedua. Ordinan Pertahanan Awam di Gubal 1951, The Civil Defence Ordinance 1951 digubal secara rasmi sebagai satu undang-undang dalam sistem keselamatan tanah Melayu. Seterusnya, Jabatan Pertahanan Awam ditubuhkan 1952. Jabatan Pertahanan Awam ditubuhkan pada 24 Mac secara rasmi bagi melaksanakan peruntukan ordinan. Pasca Merdeka, Ordinan Pertahanan Awam 1951 ditukar 1957. The Civil Defence Ordinance 1951 ditukar menjadi Akta Pertahanan Awam 1951, Akta 221 berikutan kemerdekaan negara. Pertahanan Awam menjadi unsur tetap 1958. Pertahanan Awam menjadi unsur tetap dan penting dalam sistem pertahanan negara mengikut jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Selain itu, Pertahanan Awam juga diperluaskan ke Sabah, Sarawak dan Singapura 1964. Pertahanan Awam diperluaskan ke Sabah, Sarawak dan Singapura berikutan konfrontasi Malaysia-Indonesia. Kekuatan dipertingkatkan pada tahun 1965. Jumlah keanggotaan ditambah menjadi seramai 36,000 anggota dengan 37 cawangan. Selain kelengkapan logistik terbaharu pada masa itu diperolehi untuk seluruh negara. Akta Perkhidmatan Negara 1970. Kerahan tenaga anggota seluruh negara dibuat mengikut peruntukan Akta Perkhidmatan Negara 1952, Akta 425 berikutan bencana banjir besar yang melanda negara. Pindaan Akta 1972, Akta 221 dipindah bagi melaksanakan tugas dan peranan semasa aman dengan menjalankan perkhidmatan bantuan selain tugas hakiki menghadapi peperangan. Seterusnya, pertukaran moto 1992, pertukaran kepada logo baru dengan moto sentiasa siap sedia. Kesan tragedi Highland Towers 1993, kondominium Highland Towers tumbang di Hulu Kelang mula menampakkan kepentingan peranan pertahanan awam dalam situasi kecemasan dan juga bencana. Semasa era pembangunan, pengenalan nama ringkas JPA-3 kepada Jabatan Pertahanan Awam Malaysia mula digunakan untuk membezakan dengan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan Jabatan Penerangan Awam DCA. Talian Kecemasan 991 dilancarkan pada 21 Mei sebagai tanda komitmen JPAM memberikan khidmat bantuan kecemasan secara 24 jam. Rancangan Pembangunan 5 tahun 1996 hingga 2000, JPAM dirangka bagi memperlengkapkan sepenuhnya segala keperluan logistik dan prasarana dalam gerakan kerja menyelamat. Peluasan penggunaan talian 991 hingga pada tahun 2000, semua ibu negeri di seluruh negara dan 6 pejabat cawangan telah melaksanakan perkhidmatan talian kecemasan 991. Rancangan pembangunan projek fizikal dilaksanakan dengan 7 projek pusat pertahanan awam negeri dan daerah di bawah RMK 7 termasuk 2 projek pusat latihan yang baru. Sebanyak 7 lagi projek pusat pertahanan awam negeri dan daerah diluluskan untuk dilaksanakan di dalam tempoh RMK 8 pada tahun 2008 menjadikan semua ibu negeri di seluruh Semenanjung memiliki kompleks pentadbiran, operasi dan latihannya yang tersendiri. Slogan Selangkah ke Hadapan diperkenalkan sebagai komitmen warga JPAM memberikan
penyampaian peringatan yang terbaik kepada orang ramai sesuai dengan pertambahan jabatan dalam JPAM. Seterusnya, memperkenalkan slogan setia, pantas, dan berintegriti sebagai pemangkin menjadikan JPAM sebuah jabatan yang unggul. Pertukaran pengenalan nama ringkas JPA3 kepada JPAM telah dilancarkan pada bulan Mac semasa sambutan Hari Pertahanan Awam ke-56 yang diadakan di Ipoh, Perak. Kerajaan Malaysia memperkenalkan talian kecemasan negara Satu Malaysia Satu Nombor yaitu 999 bagi menyatukan talian kecemasan yang membabitkan hospital, polis, bomba dan juga JPAM. 7 Mei, Menteri Dalam Negeri menandatangani keahlian tetap Malaysia dalam International Civil Defence Organization ICDO di Geneva, Switzerland pada 6 Jun. Malaysia melalui JPAM diterima secara rasmi sebagai ahli tetap ICDO. 5 September, JPAM memperkenalkan OPS Bantu bagi memberi bantuan dan hikmat kecemasan kepada orang awam yang menggunakan jalan-jalan persekutuan dan jalan-jalan negeri untuk pulang ke kampung sewaktu musim perayaan. Bermula 17 Februari, penglibatan JPAM dan OP dalam OP Lahad Datu dalam menyediakan pusat perlindungan awam dan hikmat kemanusiaan ketika menghadapi ancaman pencerobohan tentera Kesultanan Sulu. Pada 24 April pula, penganugerahan pingat Knight of International Order of Civil Defence kepada Ketua Pengarah Pertahanan Awam oleh Dr. Vladimir Kushinov selaku ICDO Secretary General. Pengurniaan ini adalah sebagai pengiktirafan terhadap kerja-kerja bantuan kemanusiaan, bencana dan aktiviti-aktiviti pertahanan awam yang dijalankan oleh JPAM. 1 hingga 2 Oktober, Kuala Lumpur menjadi tuan rumah buat kali kedua bagi persidangan 12 Asian Crisis Management Conference, hasil kerjasama antara JPAM dan DPKL. Penglibatan JPAM dalam operasi penyelamat dan pasca banjir pada tahun 2014 dan 2015. Penglibatan JPAM secara besar-besaran dalam operasi menyelamat dan pasca banjir yang melanda negeri-negeri Pantai Timur, Perak, Johor, Sabah dan juga Sarawak. Sebenarnya terdapat juga beberapa kementerian yang mengawal Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM), iaitu kementerian yang mengawal pada tahun 1952 ialah Setiausaha Pertahanan. Pada tahun 1955 pula Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Pada tahun 1959 Kementerian Pertahanan. Pada tahun 1964 Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Pada tahun 1965 Kementerian Hal Ehwal Sabah dan Pertahanan Awam. Pada tahun 1967 Kementerian Pertahanan. Pada tahun 1968 pula Kementerian Keadilan. Pada tahun 1970 Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Pada tahun 1971 Kementerian Teknologi Penyelidikan dan Kerajaan Tempatan. Pada tahun 1975 Kementerian Kerajaan Tempatan dan Wilayah Persekutuan. Pada tahun 1978 Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pada tahun 1982 Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Pada tahun 2004 Kementerian Keselamatan Dalam Negeri. Pada tahun 2008 pula ialah Kementerian Dalam Negeri dan seterusnya 2015 sehingga kini ialah Jabatan Perdana Menteri. Kesimpulannya, bidang tugas APM ini adalah secara menyeluruh dan telah pun tertubuh sejak sebelum negara mencapai kemerdekaan lagi. Oleh itu, begitu banyak jasa dan pengorbanan anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia kepada negara dan seluruh masyarakat di negara ini. Terima kasih APM. Selamat ulang tahun yang ke-69 tahun diucapkan.